Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulakan dahulu pada sesi kali ini kita nak belajar mengenai guerrilla sales. Jadi saya percaya semua datang dekat sini nak belajar tentang guerrilla sales untuk ejen baru. Okay, sebelum saya mulakan, boleh saya tahu tak siapa dekat sini yang pertama kali join kelas Sales Academy? Boleh tak komen nombor 1? Siapa yang pertama kali join kelas Sales Academy? Boleh tak komen nombor 1? Komen 1. Okey. Siapa yang kat sini dah 2 kali dan ke atas, lebih daripada 2 kali lah join kelas Sales Academy? Boleh tak komen 2? 2 kali dan ke atas. Boleh tak komen 2? Siapa yang dah pernah join? Siapa yang dah pernah tengok muka saya sebelum ni? Saya nak tengok sikit berapa ramai. Okey, kita ada 2, 1, 1. Okey, lagi yang lain. Okey, semua ni datang daripada mana ni? Boleh tak bagi kenalan sikit, sedikit dekat ruangan komen. You guys datang daripada mana? Buat bisnes apa ataupun menjual apa? And then apa yang you nak belajar dalam kelas hari ni? Apa yang you nak betul-betul tahu pasal bila you nampak guerrilla sales untuk ejen baru? Okey, apa expectation you untuk kelas ni? Boleh tak bagi 3 benda ni? You datang dari mana? Kedah ke, daripada Sarawak ke? Okey, you buat bisnes apa? And then apa yang you nak belajar dalam sesi kelas ni? Apa expectation you? Boleh tak saya nak tengok dulu sebelum saya mulakan? Sebab ini adalah antara kelas terbaru daripada Sales Academy selepas kita dah lebih kurang 7-8 bulan diam. Okay, boleh tak saya tengok sikit komen sebelum kita start kelas ni supaya saya tahu saya boleh selarikan dengan you guys punya expectation. Okay, ada siapa boleh komen daripada mana, buat bisnes apa dan expectation untuk kelas pada malam ini, untuk sesi ni. Apa yang you nak belajar? Bila you join ni, apa yang you nampak macam, okay, aku nak tahu pasal benda ni. Okay, boleh tak letak sikit dekat ruangan komen. Kita ada Cik Yus, Cik Rida Nani, Cik Faiza, Faikah, Nasruddin, Cik Izzat, Cik Ruziha, Cik Zani, Mimi, Cik Alfia, Cik Nazirul, Jojo, Azmi, Ruziha, Zurianti. Okey, cuma nak tengok sikit. Kita ada Cik Faizah kat sini, menjual jamu, nak belajar the right way macam mana nak respon mesej dari pembeli. Okey, very good. Okey. Izzat daripada Perak. Ingatkan you duduk area sini je. Cik Izzat nak belajar pasal guerrilla marketing pemula. Okey, kelas hari ni kita tak akan belajar pasal guerrilla marketing. Guerrilla marketing kita ada kelas yang akan datang dalam bulan 9. Okey, macam mana nak tarik orang untuk join agent. Okey. Kelas malam ni adalah berkenaan dengan ejen baru. Okey, ejen baru macam mana dia nak start jual. So untuk orang yang nak tarik ejen, sesuai juga supaya you boleh tengok daripada side pemikiran ejen ni sendiri, daripada side pemikiran ejen ni sendiri, macam mana you nak tarik diorang ataupun macam mana you nak ajar ejen you nanti. Okay, so macam mana nak recruit saya takkan ajar. Malam ni kita akan sentuh berkenaan dengan guerrilla sales untuk ejen baru, macam nak gandakan sales, macam mana nak start dapat income, nak start dapat duit untuk ejen-ejen. Okay. Alamak azan. Okey, satu lagi saya nak tahu saya nak tahu kalau boleh siapa dekat sini dia buat bisnes sendiri? Okey, boleh tak komen 1. Yang kedua saya nak tanya siapa yang jadi ejen jualan, komen 2. Komen yang jadi ejen jualan untuk orang lain, jadi dropship ke apa semua, komen 2. Siapa yang buat bisnes, komen 1. Saya off sekejap sebab azan. Okey, saya tunggu azan habis jap, lepas tu saya sambung
Okey, azan kat tempat saya dah habis, so saya boleh mulakan. Okey, jadi sebelum kita mulakan, saya nak kongsi beberapa perkara dululah. Okey, untuk hari ni, untuk hari ini, kelas kita pada hari ini, kita nak belajar tentang guerrilla sales untuk ejen baru. Okey, jadi untuk guerrilla sales ni saya akan sentuh beberapa perkara yang anda tengok dekat dalam copywriting tu. Okey, kita akan pelajari bagaimana untuk gandakan sales dan macam mana nak mulakan apabila anda ni baru start menjadi ejen baru. Bila you baru nak jadi ejen untuk sesuatu bidang, untuk sesuatu jenama, untuk servis, ada yang jadi ejen hartanah, ada yang jadi ejen untuk catering, ada yang jadi ejen untuk produk, ada yang jadi dropship, ada yang jadi stokis. Jadi semua ni adalah what we call ejen jualan, iaitu sales agent. Okay. Jadi saya nak sentuh pada malam ini adalah berkenaan dengan macam mana you nak buat hardcore selling bila you jadi agent. In terms of agent saja, maksudnya you adalah seorang yang fokus kepada menjual, sales agent, dan you fokus pada marketing and then you dapat commission ataupun you dapat profit lah daripada tu, depends kepada macam mana rewards yang you dapat apabila you buat sesuatu perkara tu. Okay. Jadi untuk owner business ataupun untuk owner produk, owner service, you boleh tengok kelas hari ni kepada macam mana you nak gandakan you punya jualan melalui sistem ejen. Sebab saya juga dikenali ramai yang ambil dengan saya tentang macam mana nak belajar tentang sales agent. So sekarang saya masuk Sales Academy ni, pada tahun ni kita nak fokus kepada macam mana ejen-ejen ni sendiri nak buat jualan dan nak buat jualan berterusan, dapatkan income bulanan ikut apa yang dia target. Okey, jadi saya harap perkara ni selari dengan semua yang datang pada hari ini. Okey, jadi lagi saya nak terangkan sedikit lagi. Okey, buat sesiapa yang tak kenal lah, buat sesiapa yang tak kenal saya, nama saya Syamil Salahuddin. Kat mana ya? Nama saya Syamil Salahuddin. Jadi saya adalah coach utama untuk Sales Academy ni sendiri. Kalau you tengok ni Sales Academy. Okey, Sales Academy ni adalah satu brand yang mana kita bawakan program ataupun kita bawakan kelas, coaching, course, seminar dan sebagainya, fokus kepada nak unlock you punya sales secara berterusan, sama ada dalam bentuk sales, dalam bentuk marketing ataupun dalam bentuk pengurusan sales. So saya sendiri, saya intro sikit buat sesiapa yang first time tengok. Okay, saya sendiri adalah seorang entrepreneur. Saya tak nak cerita panjang. Saya sendiri adalah seorang entrepreneur. Saya ada beberapa bisnes. Saya ada 4 ke 5 bisnes yang berjalan. Saya ada travel agency saya sendiri. Saya ada kilang besi saya. Saya juga ada saya punya package pengurusan perkahwinan. Saya juga mempunyai consultancy dan juga training saya. Dan saya juga adalah leader untuk beberapa produk-produk yang saya handle agent dan juga stokis lah. Okay, selain daripada itu, saya juga merupakan trainer untuk Facebook, trainer untuk Google, untuk marketing. Saya juga trainer untuk Brian Tracy. Okay. Di samping itu, saya buat sales sendiri, saya bukan sekadar teori, dan saya buat marketing saya sendiri, dan saya educate orang untuk belajar tentang marketing seperti mana yang saya tengah buat sekarang. Dan yang kelima, saya juga adalah seorang fighter. Saya punya VC saya, Encik Farouk. Encik Farouk juga seorang fighter juga. Jadi kami adalah orang yang bertumbuk di atas gelanggang. Jadi kita adalah amatur ataupun semi-pro boxer dekat Malaysia ni. Okay, selain daripada tu kita buat all this stuff. Okay, jadi cukup tentang saya. Okay, sekarang kita nak masuk cerita tentang kenapa anda berada dekat sini pada hari ini. Okay, jadi sekali lagi saya nak mention, you guys boleh dapatkan nota dekat Telegram. Okay, saya nak start dulu dengan benda-benda renyah ni dulu. Lepas tu kita boleh start belajar terus. Okay, you guys boleh dapatkan nota daripada Telegram Sales Academy. Okay, pergi dekat Telegram, you type Sales Academy, SALEZ Academy. You type je. Nanti you akan jumpa, you boleh dapat nota dekat sana. Okay. Seterusnya ada yang minta rakaman juga. Okay. Rakaman you boleh dapatkan melalui, sekejap saya tunjuk rakaman you boleh dapatkan, make sure you pergi sekarang sebab saya takut itu lupa. Okay. Rakaman you boleh dapatkan YouTube. Okay. YouTube nama Sales Academy. Saya minta untuk anda subscribe terus supaya you tak lupa lepas kelas. Okay. Lepas kelas nanti kita akan upload dekat Sales Academy ni, and then bila you dah subscribe, you akan dapat notification. Dan kalau rakaman tu adalah private, kita akan upload juga dekat dalam YouTube ni. Tetapi link private tu kita akan email kepada anda seperti mana anda dapat
email tentang link Zoom tadi lah. Okay, jadi saya rasa dah cukup dah, lebih kurang 15 minit bahagian intro ni. Saya rasa kita nak masuk dekat sesi pembelajaran ataupun topik utama yang kena pandang kat sini. Okay, pastikan dah subscribe dekat YouTube Sales Academy untuk anda dapatkan rakaman. Sebab kita dah tak hantar dah rakaman-rakaman dalam bentuk apa link Zoom, Zoom punya rakaman dan sebagainya, nanti dia hilang. Kita akan masuk kat dalam YouTube ni sahaja. So pastikan anda klik dan subscribe untuk anda dapat benda lah ni. Dan kadang-kadang rakaman kita akan hantar dalam beberapa bentuk. Kita akan hantar 2, 3, kita akan pecah-pecah kalau lama sangat. So you akan dapat notification bila you subscribe. Okay, now saya nak masuk cerita tentang guerrilla sales untuk ni. Okay, satu lagi, sorry. Kalau seandainya apa yang you pelajari pada malam ini betul-betul kena dengan jiwa anda, and then sekalinya apa yang anda pelajari pada malam ini, ada kawan-kawan yang you rasa sesuai untuk dia dengar. Okay, you dengar 5 minit saya cakap lepas ni dah start kelas kan. So macam, benda ni aku ada kawan yang rasa macam sesuai untuk dengar benda ni. Okay, tag je kawan anda tu ataupun bagi je link Zoom ni dekat diorang. Supaya kita sama-sama kongsikan bagi benda ni jadi bermanfaat untuk semua orang. Kita akan cuba supaya semua orang dapat hasil daripada apa yang anda pelajari pada hari ini. Okay, kelas ni sepatutnya 1 jam. Tapi saya rasa kita akan pergi sampai pukul 9.45 kot sebab kita start lambat kan. Okay, sebab kita start lambat, kita akan pergi sampai pukul 9.45. So saya target 8.50 sampai 9.45. Lama sangat saya berceloteh. Sebab dah lama Sales Academy tak buat kelas. Sales Academy dah lama tak buat kelas, saya ingat dekat 7-8 bulan. So ini adalah kelas pertama kita. Alright, jadi marilah kita mulakan sesi kita pada hari ini. Okay, untuk sesiapa yang belum tulis, saya nak minta tolong beritahu saya apa expectation anda bila anda sertai kelas ni. Saya nak tahu. Okay, apa supaya saya boleh cover supaya saya boleh cover apa yang anda inginkan tu selari dengan apa yang kita akan persembahkan pada malam ini. Dan kalau ada orang yang anda rasa menarik untuk dia belajar, tag dia, bawa dia untuk datang kelas ni. Kelas ni darjah penuh daripada Sales Academy. Kelas susulan. Kelas susulan tu nanti saya cerita, kita belajar dulu. Kelas susulan tu kelas advance untuk topik guerrilla sales ni lah. Tapi tak apa, kita join yang ni dulu. Kalau you rasa yang ni tak cukup, baru you join kelas susulan. Sebab kelas susulan tu nanti kita akan kasih template dan kita akan kasih sedikit aktiviti jugalah. Kelas yang first ni lebih kepada teori dan juga penerangan strategi. Tapi tak apa, benda ni pun dah cukup dah. Kalau you nak join yang tu, boleh join. Later on nanti saya akan terangkan. Okay, jadi kita akan pelajari pada malam ini tentang guerrilla sales untuk ejen baru. Okay, apa yang jadi sepanjang COVID kan? Semua pun impact dengan COVID. Sekarang 2022, semua baru nak start balik, semua baru nak start mulakan hidup balik, semua baru nak start ada saving balik, baru nak start ketikkan nama, nak buat loan, nak cari kerja baru nak start bina bisnes dan sebagainya. Tapi saya percaya sepanjang tempoh COVID, anda semua pernah menjadi ejen sales, betul tak? Sama ada anda sharekan link anda menjual dekat Shopee ke, ataupun anda daftar untuk jadi ejen hartanah. Ada di antara anda mungkin join untuk jadi dropshipper. Okay, ada di antara anda jadi ejen untuk jual servis potong rumput, jual servis untuk bersihkan kapet. Jadi macam-macam perkara yang berlaku dekat dalam kehidupan kebanyakan rakyat Malaysia. Dan saya percaya disebabkan itu anda ada dekat sini, betul tak? Sebab anda nak betul-betul faham. Okay, ada di antara anda masih lagi menjadi ejen sales. Tetapi ada di antara anda dah stop. You dah balik pada bisnes asal you, contoh. Ada di antara anda dah stop, lepas tu buat pula benda lain. Okay, dulu mungkin jual tudung, sekarang jual insurans. Dulu mungkin jual insurans, sekarang jual pula package servis untuk tadika, buat pula bisnes sendiri dan sebagainya. Okay, apa itu ejen sales sebenarnya? Ejen sales ni sebenarnya adalah orang yang menjual on behalf of someone else dan dia mendapat profit ataupun commission daripada barang, produk ataupun servis jualan dia tersebut. Jadi agent sales ni boleh jadi dalam banyak bentuk. Okay, saya terangkan sedikit sebelum kita masuk lagi detail lagi pasal agent sales ni. Okay. Jadi agent sales ni boleh jadi, kita letak contoh sikit Okay, ada orang dia buat dropship. Okay, ada orang dia buat dropship. Ada orang dia jadi agent untuk produk, agent tudung contoh.
Okay, ini daripada sudut produk lah. Ada di antara kita pula, ada juga agent sales ni, dia jual, contoh saya sendiri, saya ada travel agency. Jadi agent untuk travel agency. Okay. Ada yang jual insurance. Ada yang jual rumah. Ada yang jual apa lagi? Ada yang jual wealth planner. Ada yang jual kowe. Jadi semua ni adalah ejen-ejen insurance ataupun ejen-ejen jualan. Okay. What happen ni, dalam konsep ejen jualan ni, you guys akan dapat what we call, you akan dapat, kita panggil benda ni commission. Ada yang berkonsepkan profit sharing. Ada yang berkonsepkan apa, mudarabah, profit sharing juga tapi dalam keadaan Islamik. Ada yang dapat bonus. Ada yang dia ambil barang lepas tu dia markup. Ada yang dapat dalam bentuk gaji ataupun upah. Jadi semua daripada anda saya percaya pernah terlibat dengan agent sales. Okay. Dan whatever it is, agent sales ni adalah orang yang dia menjualkan saja barang tu dan dia dapat keuntungan daripada barang tu. Dia tak terlibat sangat dalam proses operasi, dia tak terlibat dalam proses branding, dia tak terlibat dalam proses nak bangunkan syarikat dan sebagainya. Kerja dia adalah menjual saja. Tapi dia bukan salesman full time. Dia adalah salesman yang selalunya agent sales ni kita panggil freelance. Ataupun kita panggil independent. Independent distributor. Okay. Tapi saya percaya ramai di antara yang jadi agent sales ni banyak yang give up tengah jalan. Ada yang kata salahkan manager, ada yang kata tak ada masa, tak sempat nak faham produk. Jadi saya percaya semua ada masalah-masalah tersendiri. Okey. Sebelum saya teruskan tentang macam ni kita nak set up masalah ni, boleh tak sesiapa yang pernah jadi agent sales, boleh tak you letak dekat ruangan komen, saya nak tahu apa antara masalah-masalah utama bila you jadi agent sales untuk mana-mana bisnes atau untuk mana-mana produk, mana-mana servis ni. Apa masalah yang you hadapi sebenarnya? Boleh tak kat ruangan komen? Ada tak antara you guys give up sebab manager? Ada yang rasa macam barang ni tak boleh jual. Apa lagi? Apa yang you guys rasa bermasalah apabila anda buat menjadi agent sales? Okey. Nak bezakan antara agent dengan agent yang lain. Okey, Cho Suk Sing kata dia ada masalah daripada sudut tak pandai marketing. Bagaimana pula dengan yang lain-lain? Okey, apa problem utama bila you buat agent sales ni? Bila you menjual untuk orang lain. Kadang-kadang ada orang dia ada limitation sebab tak cukup modal untuk marketing, tak betul-betul faham produk, tak pandai nak capai income. Okay. Kenapa sebenarnya all these product owner cari sales agent? Siapa boleh beritahu saya? Kenapa orang cari sales agent actually? Apa yang orang tu cuba nak capai dekat dalam mencari sales agent baru? Kenapa dia recruit you guys? Kenapa anda sebagai owner business nak recruit sales agent? Apa yang dia orang nak cuba capai sebenarnya? Siapa boleh beritahu saya? Susah nak bawa customer ke kedai ataupun produk. Okey, daripada Cik Nazirul Nasruddin sebab nak tingkatkan sales. Cho Suk Sing nak mudahkan barang mereka, nak tolong promote barang mereka. Okey. Sebenarnya pertama sekali saya nak sebut kenapa orang-orang ni ambil anda sebagai agent sales normally sebenarnya adalah sebab all these business owner ataupun all this branding ke marketing ni dia nak capai satu benda kita panggil saya tunjuk ni. Okay. Dia ada beberapa sebab kenapa agent-agent ni, kenapa agent business owner dan sebagainya ni cari anda. Nombor satu adalah betul lah dia nak gandakan sale. Okay, itu betul. Tetapi sebenarnya macam mana dia gandakan sales adalah sebenarnya dia nak capai melalui satu benda kita panggil benda ni economies of scale. Okay. Bila dia ada satu ejen boleh capai RM2,000 sales. Mungkin keuntungan syarikat dia dapat RM500. So, kalau ambil 10 ejen, engkau boleh dapat RM5,000 melalui kita panggil mungkin passive income daripada sudut dia. Okay. Itu salah satu sebab lah kenapa bisnes-bisnes yang berjaya dia nak ambil ejen-ejen ni. Tetapi sebenarnya ada juga ejen-ejen
yang diambil kerana bisnes tu dah start. Tak tahu macam mana nak scale up. Contoh dia dah biasa jual kat kedai makan ataupun dia biasa jual melalui Shopee, dia dah biasa jual melalui online dia sendiri, dia boleh pergi sampai 10,000 je. Dia dah habis try itu ini, dia boleh pergi sampai 50,000. Jadi disebabkan itu juga dia recruit ejen-ejen macam anda ni sebab dia nak you guys yang carikan jalan, explorekan jalan untuk dia boom balik ikut jalan-jalan yang dia tak pernah cari. Dan selalunya ejen-ejen sales ni dia akan explore cara daripada sudut zero marketing yang akan menyebabkan berlakunya penjimatan dekat certain bisnes tu sendiri. Jadi ini antara sebab-sebab kenapa dia cari you guys. So ni lebih kurang 3 sebab lah. Satu, dia start, tak tahu macam mana. Dia nak you guys yang explorekan untuk dia. Yang ketiga adalah dia nak gandakan sales lah. Sebab tu dia nak tambah lagi banyak ejen. Okay, jadi ini perkara yang saya nak anda tahu. Because, okay, bila benda ni adalah motif utama kenapa mereka cari anda, you nak kena tahu satu benda. Bila you jadi ejen, you adalah orang yang cari duit untuk diorang. Apabila you boleh cari duit untuk diorang, dia akan jaga you elok. Tetapi kalau you tambah menyesatkan dan tak memberi income pendapatan kat diorang tambahan dan tak memberi pendapatan income tambahan kepada anda, diorang ataupun business owner ni akan slow sikit nak jaga you guys. Dia akan fokus pada top agent. So you guys jangan terasa. Bila kita jadi agent sales ni, it's all about ourselves. It's about you guys untuk dapat income tambahan. Bila you dapat income tambahan, barulah you punya boss, you punya manager, you punya owner akan lebih fokus ke anda. Ini bukan macam kerja Ini bukan macam kerja. Okay, apa beza team sales? Okay, sekejap saya ambilkan dulu. Ini bukan macam kerja. Okay, bila you kerja, contoh macam tu team sales. Bila kita kerja, dia memang bayar gaji kita. Bila bayar gaji kita, dia akan pastikan kita ni datang kerja and then belajar and then hasilkan sesuatu duit. Bila kita buat agent sales, kita ni selalunya adalah freelance ataupun independent yang tak masuk kerja. Kita bebas. So masa kita tak dipegang oleh bos-bos kita ataupun manager-manager kita. Bila kita nak buat, kita buat. Bila kita tak buat, kita tak buat. Jadi itu beza dia. Loyalty tu lebih kurang Lebih berkurang bila kita buat sales agent ni. Okay. Jadi apa yang saya nak masuk sekarang adalah bila kita nak mula berkenaan dengan sales agent ni, selalunya dia akan melibatkan tiga jenis elemen. Okay. Saya nak tanya, elemen mana satu yang you akan mula dahulu? Bila you masuk jadi dropship, bila you masuk jadi ejen hartanah, bila you masuk daftar jadi ejen travel, you masuk daftar jadi stokis kan. Okay. Selalunya ejen ni dia akan melalui 3 fasa dalam dia punya penjualan ataupun bila you start menjual, you akan melalui 3 fasa yang you betul-betul nak fahamkan. Fasa tersebut adalah daripada sudut produk, okay, barang yang you nak jual tu. Fasa kedua adalah daripada sudut pemasaran, macam mana you nak pasarkan, dan fasa ketiga adalah kepada sales, macam mana you nak dapatkan jualan yang akan translate kepada you punya income, pendapatan tambahan bulanan. Okay, saya nak tanya you bila kita cerita tentang produk, marketing dan juga sales mana dulu? Mana yang you akan belajar dahulu? Mana yang you akan mahirkan dulu bila you jadi agent? You nak pandaikan marketing dulu ke you nak fahamkan produk dulu? You nak terus buat sales ke ataupun you nak fahamkan pasal produk dahulu? Mana satu yang you rasa patut mula dahulu bila kita buat agent sales? Marketing. Okay, selalu bila you buat marketing okay, ada orang cakap produk, ada orang cakap product knowledge, ada orang cakap marketing. Okay, saya nak tanya okay, kita ada Cik Mimi, kita ada Cik Izzat, kita ada Cik Nasruddin Bila you jadi agent macam mana you start buat marketing? You punya HQ ataupun you punya manager ada kasih material ke? Boleh tak jawab soalan saya? Macam mana you start buat marketing? You buat ayat sendiri ke? Okay, you buat ayat sendiri ke? Ataupun HQ ataupun product owner, service owner tu yang akan provide you the marketing material. Okay, HQ bagi. Okay.
Product knowledge, macam mana you dapat? Macam mana you belajar pasal product knowledge? You beli sendiri produk tu ke? Ataupun HQ bagi juga? HQ bagi juga. Okay. Daripada sudut sales, macam mana you nak mahirkan you punya sales tu? HQ bagi training juga ke macam mana? HQ bagi juga, sendiri test. Okay, sendiri test. Jadi, selalunya, bila orang-orang yang baru nak jadi agent ni kan, dia orang selalunya akan buntu. Selalunya dia akan buntu sebab bila you start jadi agent, kalau dalam keadaan sekarang lah, kalau dalam keadaan lama saya tak tahu. Selalunya you guys akan dapat satu benda kita panggil Linktree ataupun kita akan dapat Telegram. Ataupun kita akan dapat serta-serta benda kita panggil Google Drive. Dekat dalam Telegram, dekat dalam Google Drive, dekat dalam Linktree tu selalunya HQ ataupun product owner, service owner you guys tu, dia dah bagi dah material-material. Dia dah bagi material contoh apa? Material untuk menjual, okay, dia dah bagi gambar produk, dia dah bagi copywriting, dia dah bagi iklan, dia dah bagi itu, dia dah bagi ini. And then, apa yang terjadi adalah you guys akan overwhelmed. Sebab terlalu banyak sangat info. Bila you pergi sana ada benda ni, you pergi situ ada benda ni, you pergi sana ada benda ni. Lepas tu you tak tahu dekat mana nak start, betul tak? Jadi you pun ambil satu gambar, you ambil satu copywriting, you pun campak, tepek dekat you punya Facebook post. Esok you ambil pula satu lagi gambar, you tepek pula dekat you punya story. You tepek pula dekat mana, dia masuk dekat dalam group Facebook kan. Lepas tu you ambil pula satu video, you buat pula reels dekat Instagram, buat reels dekat TikTok. Ataupun you ambil template dia, you forward dekat group-group WhatsApp kawan-kawan, you forward dekat group-group WhatsApp family, you minta support lah aku, beli lah barang ni, aku baru jadi agent benda ni. Betul tak? Itu perkara yang selalu berlaku dekat agent baru, betul tak? Dan kebanyakan agent baru ni, dia akan start dengan marketing dulu. Dia akan start dengan marketing dulu. Okay, jadi dia ambil all this material, dia campak kat marketing. Pam. Dengan harapan dan dengan mentaliti, setiap kali aku buat marketing, mesti ada rezeki akan turun, betul tak? Mungkin akan ada rezeki aku bila aku put effort, bila aku put marketing activity ni, mesti ada orang yang akan membeli, insya-Allah. Okay. Lepas tu dia mengharapkan sales, betul tak? Yang dekat bawah, yang nampak dekat saya tunjuk dekat bawah ya. Kita start dengan marketing and then kita mengharapkan sales. Okay, lepas sebulan, lepas seminggu, lepas 2 bulan, kita mula dapat sales. Adalah kawan-kawan support sikit, tiba-tiba adalah orang random support itu ini, and then kita boleh dapatlah RM120, RM300 sebulan. Okay. Lepas tu kita keep on doing marketing ikut cara yang kita buat tu kan. Buat. Then kita tengok, okay dah steady, aku boleh dapat RM200-300 sebulan. So sekarang ni apa lagi yang HQ ni buat oh dia ada produk lain, okeylah aku nak jual flavor strawberry pula. Oh okeylah, itu dia aku jual sejadah, sekarang aku nak jual telekung pula. So kita barulah nak explore pula daripada sudut produk. Kita barulah start pula marketing yang sama tapi untuk produk yang berbeza. And then at the end of the day benda tu berterusan sampai lepas 5 bulan, lepas 6 bulan, sedar tak sedar kita dah jual produk lain dah, betul tak? Sedar tak sedar kita macam nak cari income lain, kita mula cari produk lain yang mana dia punya commission lagi tinggi. And then kita mulakan balik proses yang sama pada company yang berbeza pula. Okay, siapa pernah alami benda ni? Siapa yang pernah alami benda ni? Boleh tak jujur dengan saya? Siapa yang pernah alami, komen pernah ataupun compare. Jadi kelas hari ni sebenarnya adalah untuk kita tak alami perkara yang saya cakap sekarang ni. Okay, siapa lagi yang pernah alami benda ni? You guys buat marketing, you belajar pasal, you start buat dapat sales, and then you belajar produk, lepas tu you nampak benda ni adalah this is what we call, anak agent pun ramai macam tu. This is what we call shiny object syndrome. Shiny object syndrome ataupun bila kita cerita dalam konsep Mak Saleh dia, the grass is always greener on the other side. Kita duduk meratah, kita lembu, kita duduk meratah rumput dekat sini, rata, tengok dekat ujung sungai, kat seberang sungai sana tu kan. Uish, sana lagi sedap rumput tu, lagi hijau, lagi rangup kan. Kita pun meredah sungai tu, pergilah je kat sana. Tengok sama je rasa dia. Adalah rasa lebih sikit crispy, tapi yang kat sana tadi tu manis sikit. Jadi kelas hari ni, apa yang saya akan
tunjukkan selepas ini, selepas daripada sesi sekarang ni adalah saya nak cerita supaya you guys tak hadap benda ni. Kalau boleh, kita nak tahu flow sebenar, you akan decide sendiri macam mana flow sebenar yang you nak ajar dekat you punya anak-anak agent, yang mana you nak sentuh untuk diri you sendiri supaya you kekal lama dengan satu produk and you betul-betul dapat pilih produk yang betul, you dapat continuously generate income berterusan daripada apa yang you akan buat. Jadi nota-nota ni semua dekat sini. Saya akan start dulu dengan mana nak mula dahulu. Mana nak mula dahulu. Okay. Kelas ni kita akan buat sampai pukul 9.45. Okay. Cuma sekarang saya nak rehat sekejap. Saya nak minum air dan kita nak iklan sikit. Okay. Saya percaya ramai yang nak tahu. Okay. Jadi kita akan sentuh satu-satu berkenaan dengan produk, sales dan juga marketing dan apa yang patut ejen baru ni buat berserta dengan contoh. Dan last kali you akan dapat conclusion you sendiri. Alright. Bagi saya minum air sekejap. Okay, bagi saya 1 minit. Dan kalau you guys rasa ada di antara kawan-kawan yang sepatutnya join, sharekan benda ni dekat mereka. Share je dekat link ke, share lah link WhatsApp, link untuk daftar ke ataupun share link Zoom ke, you share kat dia supaya dia join. Jadi sekarang saya nak bagi intro sikit. Sekarang Sales Academy dah mula kembali. Okay, kita dah mula kembali untuk siapa yang biasa join. Untuk siapa yang first time join, selamat datang. Kita akan buat kelas setiap minggu macam ni. Kita akan ambil topik-topik yang berlainan. So antara topik-topik yang terbaru yang kita ada untuk minggu hadapan, sekejap saya tengok sekejap. Kita ada beberapa topik untuk minggu-minggu yang mendatang. Okay, sebentar saya tengok sekejap. Kita ada beberapa topik untuk minggu-minggu mendatang untuk siapa yang berminat lah. Okay. Saya just nak tunjukkan je supaya you guys boleh daftar terus untuk minggu depan. Kita akan blast melalui email dan you boleh daftar terus lah. Okay. Untuk minggu depan, okay. Sekejap saya tunjukkan you guys. Okay. Untuk minggu hadapan, kita ada satu lagi kelas. Nama kelas tu Social Media Zero Cost Marketing. Kita akan sentuh tentang TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp dan juga Twitter. Okay. Pada 19 Ogos, ni tarikh salah, 19 Ogos, 8.30. Kemudian kita akan masuk tentang sales, psychology of selling pada 27 Ogos. And then awal bulan 9 kita ada sales army. Semua ni kita akan tunjukkan dekat dalam Telegram nantilah. And selepas habis sesi ni juga, you guys boleh join in sesi yang akan datang kalau you guys rasa berbaloi atau you rasa berbaloi dengan masa anda, berbaloi dengan apa you belajar sekarang ni, you rasa nak belajar lebih lagi, kita buka juga peluang yang kita akan habis malam ni pukul 11.30. Okay, untuk guerrilla sales ni tapi advance punya. Pada harga RM30 tadi ada yang tanya kan. Tapi saya rasa puan tu dah left kot. Okay. So tak apa, kita akan maintain dengan konsep ni, kita akan buat setiap minggu dan you guys boleh join dulu yang percuma. Kalau you rasa okay and then you nak join yang advance punya, kita akan kasih beberapa template dan beberapa add-on tambahan lah. Ada sedikit activity dan ada sentuh lagi deep sikit. Okay, satu lagi. Kalau you guys rasa benda ni best, benda ni menarik, okay, boleh dropkan review dekat kita punya page ataupun just buat je posting dekat Facebook menggunakan hashtag Sales Academy. Okay. Dan sesiapa yang
paling bertuah, yang bertuah kita akan select untuk lucky draw dalam ada beberapa sesi yang akan datang dan kita akan kasih hadiah istimewa. Okey, dah saya tak nak cerita dah pasal benda tu. Sekarang saya nak masuk cerita tentang guerrilla sales ni. Okey. So jadi dalam guerrilla sales ni, macam saya cakap tadi, ramai yang mengikut flow yang awal dulu. Kita start dengan buat marketing, kita masuk sales, and then kita masuk cerita tentang produk. So last kali lepas 6 bulan, tiba-tiba kita dah jual benda lain. And then benda tu berulang-ulang selama 4 tahun, selama 5 tahun, selama bertahun-tahun. Dan kita masih lagi tak meningkat kita punya income. Kita masih lagi mencuba perkara-perkara baru. Sebab kita nampak shiny object syndrome. Kita sentiasa nampak kat ujung sana ada benda berkilau lah, emas kot, lari-lari tengok shilling. Okey, kat tempat sana ada benda lagi berkilau lah, mungkin pemata kot, kita lari-lari cuba benda sama. Jadi kalau boleh, bila kita nak buat jadi ejen, kita nak buat betul-betul dan kita nak fahamkan 3 perkara ni dulu. Cuma selalunya kita akan confuse dekat mana nak start dahulu. Macam mana nak mula dahulu dan mana satu yang you guys nak start dulu. You guys nak mula dengan produk, you guys nak mula dengan sales, atau you guys nak mula dengan marketing. Okay. Jadi saya terangkan satu persatu. Kefahaman anda sebagai ejen tentang produk, tentang marketing dan tentang sales adalah sama sekali perlu diubah. Sama sekali perlu diubah sebab apa yang you faham tentang produk ataupun produk knowledge tu sebenarnya sangat-sangat sikit. Sebab apa yang you faham, produk ni adalah whatever gambar, whatever video, whatever copywriting yang HQ provide. Dan marketing pula you tengok adalah apa? Apa itu marketing? Marketing pula you tengok daripada sudut apa copywriting yang HQ bagi. Ataupun macam mana you nak memasarkan dengan whatever material yang you ada. Ataupun you tengok marketing ni lebih kepada satu konsep marketing mudah, bila aku free aku buat, bila aku tak free aku tak jalan. Dan daripada sudut sales pula selalunya, bila you jadi ejen ni, you terlalu mengharapkan kepada konsep apa kita panggil? Konsep hari ni ada kot, kalau tak ada tak apalah, at least aku dah cuba. Okay, you tak ada satu plan activity. You tak ada satu target yang mana target you tu boleh dicapai menggunakan penyusunan aktiviti yang betul. Ramai yang buat sales sekadar ada. Sekadar you buat tapi you tak fokus untuk betul-betul capai income. Dan daripada sudut produk, you tak betul-betul dalami produk tu inside out. You hanya tengok and then you guna produk tu hanya sebagai search keping gambar, hanya sebagai search-based video untuk you buat bahan pemasaran. You tak betul-betul faham in depth tentang kenapa orang beli produk ni dan kenapa orang beli produk ni berulang kali. Selagi you tak faham 3 benda ni secara mendalam, selagi tu you akan bermula dengan proses yang kat bawah. You akan terlalu fokus dekat marketing, you akan fokus dekat sales dan juga produk. Dan untuk sesiapa yang involve dengan menjual produk, ataupun menjual produk menggunakan sistem ejen ataupun menjual servis menggunakan sistem ejen, selalunya you akan mula kehilangan you punya staff. You akan mula kehilangan you punya ejen dan kita tak nak benda tu berulang. Jadi, okay. You nak saya cerita yang mana satu dahulu? Nak saya cerita tentang sales dulu ke? Nak saya cerita tentang marketing dulu ke? Nak saya cerita tentang produk dahulu? Okay, mana satu? Saya bagi anda pilih. Kita tengok undi. Cuba undi sikit. Mana satu yang you guys nak saya sentuh dahulu? Tentang 3 perkara ni. Skrin tak nampak slide? Dia tunjuk apa Alamak, sorry. Saya duduk sentuh-sentuh slide tu rupanya tak bergerak pun. Okay, sorry. Okay, sekarang dah nampak slide lah? Nampak Okay, cantik. Okay, jadi kita ada 3 bahagian yang kita nak sentuh dan saya akan sentuh macam mana you nak macam mana you nak gandakan you punya sales berterusan ataupun you punya agent punya sales bila dia betul-betul master 3 bahagian ni. Okay, kita nak sentuh berkenaan dengan produk dulu Ramai nak sentuh tentang produk dulu Okay. Jadi selalunya kalau kita cerita pasal produk kan, bila kita cerita tentang produk, kita nak sentuh tentang 3 perkara. Paling utama yang you kena ajar you punya ejen ataupun you sendiri kena pelajari sendiri. Dia ada 3 perkara utama yang saya nak sentuh. Okay. Bila kita cerita pasal produk ni, produk normally, saya nak tanya anda dulu.
Bila you nak jual, and then you masuk satu-satu company ataupun you sendiri nak lantik agent lah, nak jual barang untuk company you kan. Berapa banyak produk yang you akan bagi dia orang jual untuk agent-agent baru. Contohlah you masuk, you nak suruh orang jual satu produk je ke, you nak bagi 2 produk ke, ataupun you nak bagi dia orang 10 produk terus. Berapa banyak produk yang you nak kasih agent-agent jual, ataupun you sendiri sebagai agent, berapa banyak produk yang you nak start iklankan. 1 produk, 2 produk, ataupun iklan je sekali 10 produk. Siapa boleh bagi feedback sikit? Fokus satu produk yang killer. Okay, very good daripada Cik Mimi. Fokus pada satu produk yang killer. Apa itu produk killer? Apa itu produk killer? Boleh beritahu saya kita. Okay, kita tanya diri kita sendiri. Apa itu produk killer? Okay, soalan ni. Sekejap bang, saya tengah mengajar bang. Urgent ke? Saya tengah mengajar. Pukul 11.30 baru habis. Okay, cepat. Okay, produk yang high demand. Produk yang terlaris dijual. Okay, very good answer daripada you guys. Tetapi, okay, saya nak get back balik kepada 2 benda. Okay, first of all, kenapa orang cari agent sales? Dan kedua, apa itu agent sales? Agent sales adalah orang yang dia menjual untuk dia dapat income pendapatan tambahan, betul tak? Dia menjual untuk dapat commission, untuk dapat bonus, untuk dapat profit, betul? Yang kedua, kenapa orang cari sales agent? Sebab sales agent ni, manager ataupun business owner dan sebagainya, sama ada dia start, sama ada dia nak gandakan dia punya jualan dengan dia replicate sistem sedia ada, 2 agent jadi 10 agent dapat gandakan, ataupun dia nak you guys explorekan untuk dia alternatif baru. Selalu 3 benda tu lah. Okay. Bila kita cerita pasal produk yang high demand, ataupun bila kita cerita pasal produk yang terlaris dijual, kita kata cerita pasal produk yang killer ni kan, you kena tengok daripada sudut agent punya perspektif. You tak boleh tengok daripada sudut business owner punya perspektif. Sebab agent ni, bila dia nak start jual, dia sebenarnya kena fokus kepada, okay, bila kita cerita pasal produk kan, agent ni kena fokus kepada produk yang senang jual, yang laju jual. Yang produk yang commission dia laju dan produk tu senang nak jual. You kena tengok daripada sudut mentality agent. Dia orang akan fokus kepada produk yang senang nak jual and then commission dia laju nak dapat. Okay, dua rules Produk senang jual, commission laju nak dapat. Kalau produk tu senang jual tapi commission dia lambat, nak kena tunggu sebulan baru HQ transfer dan sebagainya, dia akan hilang. Kalau commission dia tu laju tapi produk dia tu susah nak jual, pun ejen tu takkan kekal lama. Okay, itu adalah menjawab soalan tentang produk killer tadi. Okay. Jadi bila kita cerita tentang produk killer, you kena fokus dulu pada satu produk. Dan produk tu adalah produk yang paling laju nak jual, paling laju dapat commission. Senang jual, laju commission. Okay. And then, HQ akan memperkenalkan kat you guys beberapa perkara. Dia akan memperkenalkan dekat you guys beberapa perkara. Dia akan ceritakan bahawa benda ni cerita pasal product knowledge. Okay. Bila kita sentuh pasal product knowledge ni, dia saling berkait dengan sales kit. Okay, dia saling berkait dengan what we call sales kit. Apa sales kit yang HQ ada provide dekat anda sebagai agent? Yang tu yang anda kena tengok dahulu. Dan untuk you mahirkan product knowledge ni, selalunya HQ akan bagi you beberapa perkara. Okay, dia akan bagi you beberapa perkara. Dia akan bagi you apa? Kalau contoh servis, dia akan bagi you lah plan, ataupun dia akan bagi you iPad, dia akan bagi apa? Cara kiraan untuk kira insurance tu dapat cover berapa, ataupun cara kiraan untuk loan, dia akan bagi you benda-benda macam tu. Itu is what we call, kita panggil sales kit. Okay. Ataupun kalau untuk produk, selalunya dia akan kasih apa? Apa dia akan kasih kalau ke produk? Dia kasih gambar produk tu, berat dia berapa, lepas tu diperbuat daripada mana. Dia akan kasih sijil KKM, dia akan kasih itu, dia akan kasih ni. This is what we call sales kit. Okay. Bila you dah dapat sales kit,
bila you dah dapat sales kit, apa yang you harus buat seterusnya adalah, okay, you kena convertkan sales kit tu menjadi satu benda kita panggil product knowledge. Okay, ini untuk ejen baru Okay, dan untuk convertkan benda ni jadi product knowledge, okay, untuk convertkan benda ni jadi product knowledge, selalunya kita akan menggunakan satu benda kita panggil critical thinking punya tools. Okay, sekejap saya terang kat you apa benda critical thinking punya tools ni. Okay, dia ada satu cara untuk you cepat mahirkan sebagai ejen, untuk mahirkan you punya product knowledge punya tools ni adalah dengan saya tunjuk kat you satu benda. Dengan menggunakan satu konsep yang selalu digunakan dalam copywriting, okay, ataupun digunakan dalam problem solving, yang kita panggil 6 thinking hats. Siapa pernah dengar pasal 6 thinking hats? Boleh tak beritahu saya? Siapa yang pernah dengar tentang 6 thinking hats ni? Ada di antara anda mungkin pernah dengar. Oh, tak pernah dengar Cik Nasruddin tak pernah dengar. Okey, siapa pernah dengar pasal 6 thinking hats? 6 thinking hats ni adalah satu konsep yang kita panggil lateral thinking. Okey, konsep ni diperkenalkan oleh Edward de Bono, ataupun dia adalah satu konsep yang kita panggil konsep critical thinking. Dan dia boleh digunakan untuk kita betul-betul mahir dalam memahamkan product knowledge bila kita dah dapat kita punya sales kit. Okay, jadi dalam konsep 6 thinking hats ni, kalau you tengok dekat dalam ni kalau you tengok dekat dalam skrin, nampak skrin? Betul skrin nampak siapa yang nampak? Tolong komen nampak, saya takut saya salah. Okey, nampak So tengok kat sebelah kanan. Okay. Jadi bila kita dah dapat sales kit daripada HQ, cara paling pantas untuk you betul-betul dapat product knowledge adalah dengan you menggunakan 6 thinking hats ni ke atas sales kit dan ke atas produk yang anda betul-betul faham. Okay, dalam 6 thinking hats ni dia mengatakan bahawa apabila anda ada satu-satu situasi, anda ada satu-satu masalah, anda ada satu-satu produk, anda ada satu-satu servis, anda ada whatever issue yang anda ada dalam hidup anda, cara terbaik untuk anda dapatkan as much info as possible adalah dengan anda melihat daripada 6 perspektif yang berlainan. Ada 6 perspektif berlainan dan you pakai topi yang berlainan. Okey, jadi topi yang pertama adalah satu topi yang kita panggil topi biru. Kita panggil topi ni topi biru. Okay. Dalam topi biru ni, you melihat sesuatu produk tu daripada proses side of it. Maksudnya, macam mana produk tu dibuat? Dia dibuat sebelum dibuat, dia buat apa? Okay. Macam mana proses customer nak dapatkan barang aku ni? Macam mana proses penggunaan barang aku ni? Macam mana proses orang nak bayar untuk aku punya servis? So, you lihat daripada sudut biru. Kemudian, you pakai pula topi yang kedua, iaitu topi fakta. Topi fakta adalah white hat. Apa fakta-fakta yang ada tentang anda punya company? Apa fakta-fakta yang ada tentang anda punya produk? Apa fakta-fakta yang ada tentang review-review yang pernah berlaku? Apa fakta-fakta yang ada tentang reputasi brand yang anda attach? And then yang ketiga, you tengok pula daripada sudut feelings, emotion. Apa perasaan anda bila anda jadi agent? Apa perasaan orang yang pernah membeli dengan syarikat ni? Apa perasaan customer-customer yang pernah contact dengan anda untuk beli? Okay, how do you feel about this barang? Anda rasa seronok ke? Anda rasa tak seronok ke? Macam mana orang lain rasa pasal satu perkara tu? Yang keempat adalah head of creativity. Okay, creativity ni adalah daripada sudut idea. Okay, daripada sudut idea ataupun daripada sudut kebijaksanaan, genius, daripada sudut kreativiti lah. Maksudnya apa cara-cara lain, okay, alternatif, possibilities yang orang boleh dapat. Kalau dia tak beli barang kita ni, dia boleh beli apa? Okay, kalau dia tak beli gel sakit lutut untuk elokkan lutut ni, dia boleh buat apa? Dia boleh operate. Okay. Kalau dia tak boleh operate, dia boleh buat apa? Dia boleh pergi bersenam, kuatkan dia punya muscle. Okay. Contoh apa alternatif lain kalau orang tak beli, orang tak ambil vaksin, okay, dia kena COVID, apa dia boleh beli? Okay, dia belilah pemerintah yang ada satu ubat buat. Okay, jadi orang akan melihat daripada sudut ni, barulah you akan completekan you punya product knowledge. Dan daripada sudut kotak kuning, apa benefit yang orang akan dapat kalau dia beli barang anda? Apa benefit yang orang nampak apabila dia beli dengan anda? Apa benefit yang orang nampak apabila dia spend duit untuk spend masa untuk berinteraksi dengan anda?
Dan kotak yang keenam adalah daripada sudut black hat. Okay. Black hat ni adalah daripada sudut caution. Kena ada certain pessimistic. Okay. Kenapa orang tak percaya aku punya produk? Kenapa produk kita ni tak boleh nak jual? Apa masalah tentang aku punya servis? Apa masalah tentang diri aku? Kenapa orang tak suka berinteraksi dengan aku? Jadi untuk you betul-betul fahamkan satu-satu produk you cuba letak diri you dalam konsep lateral thinking ataupun six thinking hats ni. Dan you catat satu-satu, barulah you faham you punya produk. Bila you nak train you punya agent ataupun you nak mahirkan diri you sendiri, cuba tengok setiap sikit you tu daripada sudut six thinking hats ni sendiri. Okay, jadi itu tentang produk. Sekarang kita nak masuk tentang benda lain pula. Sekarang saya nak masuk pula dekat bahagian saya tutup je ni. Sekarang kita nak masuk pula dekat bahagian marketing. Okay, kita tunjuk cerita tentang marketing pula. Okay, bila kita jadi satu ejen baru. Alright, saya tak terlalu laju ke saya slow sangat? Apa pendapat you guys? Setakat ni okey ke kelas ni? Dah dalam tempoh 1 jam you join? Dalam 9.30. Setakat ni okey laju sangat ke? Slow sangat ke? Boleh tak bagi feedback sikit? Tak ada feedback kan nampak? Nak saya lajukan sikit ke? Nak saya terangkan lagi detail ke? Macam mana? Macam mana you guys rasa? Okey Okey, okey, tak ada masalah Alright. Bila kita cerita pula pasal marketing tentang ejen baru. Okey. Selalunya ejen-ejen ni dia akan bila kita jadi ejen baru, you guys akan terlalu menempel dengan HQ. Terlalu menempel dengan HQ ni maksudnya bila you jadi ejen untuk certain contoh you jadi ejen untuk insurans, you jadi ejen untuk produk suplemen, you jadi ejen untuk produk tu, produk ni kan. You ada satu tendensi untuk you tiru sebiji-sebiji apa HQ buat. HQ menjual macam ni, HQ buat ayat macam tu, HQ post dekat sini, post dekat sana, you menempel dekat komen, you menempel dekat DM dia, you menempel untuk hantar mesej dekat orang-orang yang komen dan sebagainya. You terlalu mengikut cara-cara HQ. Okay. Masalah dia bila you ikut cara-cara HQ ni adalah selalunya you takkan dapat customer tersebut. Sebab apa? Sebab bila HQ guna cara dia, HQ ada modal. HQ ni adalah HQ. Orang takkan beli dengan you. Orang akan beli direct dekat HQ. Kenapa orang nak kena beli dengan you kalau orang boleh beli direct dekat HQ? You kena, bila you buat marketing, you kena explore alternatif macam mana ejen ni patut buat. Bukannya macam mana HQ buat. You kena ambil material ataupun whatever HQ buat dan you kena develop satu konsep ataupun sistem marketing yang workable untuk diri you sendiri. Sebab you buat benda ni part time. You buat benda ni full time tapi you tak ada capacity yang HQ ada. So bila you jadi agent, you kena betul-betul faham siapa you punya target market. You kena betul-betul faham you nak pilih platform dekat mana. You kena tahu you nak tapis customer tu macam mana. Penapisan ni akan datang later. Sekarang saya nak sentuh bila kita buat marketing kan. You boleh pakai whatever yang HQ provide. You boleh pakai whatever yang ada dekat dalam Telegram yang selalu business owner kasih kat kita dan sebagainya. Tetapi bila kita sebagai ejen baru, normally kita kena fokus untuk dapatkan jualan. Kita kena fokus untuk dapatkan jualan dahulu. Sebab kalau you buat marketing, hardcore, tiba-tiba lepas 10 hari, lepas 14 hari, you tak dapat satu sales pun, you akan down dan you tak nak tengok benda ni terus. So selalunya, siapa tu? Sekejap, kita unmute sekejap. Dah tak ada bunyi dah kan? Ke ada lagi? Saya rasa saya tak ada bunyi ni. Jadi bila kita nak buat marketing kan, bila kita nak buat marketing untuk bila you nak jadi ejen baru first of all you kena tahu you punya capacity. Capacity ni maksudnya you nak kena tahu sejauh mana
sejauh mana ataupun sefrequent mana you boleh contribute untuk aktiviti marketing harian. You akan buat marketing bila? Waktu malam ke? Waktu siang ke? Waktu lunch ke? Waktu lepas subuh ke? You kena tahu dulu. And then, digalakkan, okay, selalunya, bila kita cerita tentang untuk ejen baru ni, dia akan menggunakan selalunya dua konsep utama dulu. Dia akan menggunakan dua target market utama dahulu bila kita cerita pasal ejen baru lah. Target market utama. Okay. Dalam dua target market utama ni selalunya kita akan target dulu dua perkara. Nombor satu adalah kita akan target dulu kita punya warm market, and then yang kedua sekejap saya lupa tadi. Okay, and then kita akan target pada mana platform yang kita paling selesa. Okay, selalunya bila kita okay, sorry. Okay, yang ni adalah satu konsep kita panggil nesting. Okay, macam warm market ni kan, selalunya bila kita jadi ejen baru, kita akan target orang-orang terdekat dahulu dengan kita. Sebab tu banyak orang dia akan target dia punya family dan juga dia punya friend dahulu ataupun orang-orang yang selalu berinteraksi dengan dia je dulu. Okay. Dan selalunya bila kita cerita pasal warm market ni, kenapa kita target warm market? Sebab kawan-kawan kita ni akan support kita. Dan bila kita target warm market ni, selalunya kita akan senang dapat close sales dan benda tu akan bagi semangat dekat kita. Bila dapat semangat, kita akan terus berterusan. Kita akan terus faham, oh produk ni. Dan kita akan mula dapat, bila kita approach warm market, sebab apa orang selalu galakkan approach warm market ni dulu? Sebab bila dengan warm market, kita akan lagi explore apa flow-flow yang kita tak tahu. Flow tu maksudnya apa kekurangan-kekurangan yang kita tak tahu. Bila kita jumpa mak kita, kita jumpa kawan kita jumpa saudara kita, adik-beradik kita, dia orang akan cakap, okay, aku boleh beli produk kau ni sebab aku memang perlukan benda ni dan satu lagi aku nak support kau. Tapi produk kau ni memang tak ada penutup. Produk kau ni memang tak ada itu, tak ada ini. Dan benda tu akan menyebabkan produk knowledge kita secara tak langsung bertambah dan kita lagi bersedia dengan whatever FAQ ataupun frequently asked question yang wujud. Itu bila kita target dekat dalam warm market. Okay. And then selalunya bila kita nak buat pasal warm market ni, selalunya dia ada satu taktik kita panggil, okay, yang ni selalu kita panggil buku 150. Pernah dengar pasal buku 150? Buku 150 ni selalunya, okay, dia akan manager ataupun product owner ke apa semua yang menggunakan warm market ni, selalu macam Kowei ke, Yang Living ke, whatever, selalu dia akan pakai. Okay. Dia akan suruh you beli satu benda kita panggil buku 555 tu. Buku yang apa? Buku yang selalu pengawas sekolah rendah pakai untuk catat nama budak yang bising dalam kelas tu. Tahu tak buku 555 tu? Okay. Jadi dia akan suruh you beli buku 555 tu ataupun you beli satu buku nota kecil. Okay. You bagi dekat you punya ejen ataupun you sebagai ejen, you beli buku tu. Okay. Jadi kita nak you tolong senaraikan 150 orang konteks daripada you kecil sampai you besar yang betul-betul you rasa mungkin berminat nak beli you punya barang ni. Jadi dia akan bagi aktiviti macam ni. So dia akan bagi satu buku, okay, contohlah ni buku kan, ni pasport saya. Dia akan bagi satu buku. So setiap page ni saya nak you letak nama orang tu, nombor telefon dia dan sekarang dia kerja apa, contoh. Ataupun dengan sekarang dia duduk kat mana. Tengoklah apa yang you punya produk perlukan. So kita pun senaraikan. Benda ni tak akan siap dalam masa sehari, dia akan siap dalam masa 3 hari ke 4 hari. So kita pun senarai buku 150 buku sampai ada 150 orang. Dan 150 orang ni selalunya apa yang dia orang buat adalah dia akan cakap, okey, aku nak kau contact 30 orang dalam masa sebulan daripada buku ni dulu. Jadi dia akan bagi 3-4 hari untuk kau buat buku ni, contact 30 orang. Dan you akan contact 30 orang sahaja.
Sebab dalam tempoh 30 orang, you akan tengok siapa 30 orang yang aku paling senang nak contact daripada ni. Dan you akan call, you akan WhatsApp dan you akan jual 10 unit pertama you dalam masa sebulan. Dan daripada situ, okay, lepas kita dah cerita pasal buku 150 ni, normally, ejen baru ni, daripada situ, you akan start dapat referral. Sebab kawan-kawan you, kalau daripada 10 orang tu, 5 orang suka guna produk you, suka guna servis you, dia akan recommendkan lagi kawan-kawan sekeliling dia. Dan sebenarnya daripada 150 tu, you guna 30 je. Okay, jadi ini antara taktik pertama yang you boleh guna untuk you dapat you punya guerrilla sales sebagai ejen baru. Atau, you boleh guna satu taktik kita panggil nesting. Okay. Nesting ni maksudnya adalah, okay, apa maksud nesting? Nesting ni maksudnya kita bina sarang. Okay. Apa maksud bina sarang? Okay, bina sarang ni contoh dia macam ni. Bina sarang ni contoh dia macam ni. Bina sarang ni adalah, okay, contoh kita ada satu ejen insurans. Contoh makcik saya dulu dia jual insurans. Dia jual insurans, okay, sekarang dia dah tak jual. Apa dia buat adalah, dia akan masuk dekat dalam satu sekolah. Okay. Jadi dekat satu sekolah tu, dia akan baik dengan satu cikgu tu lah. So cikgu tu pun beli, kawan dia lah, cikgu tu beli insurans. Apa dia buat setiap kali rehat, dia akan melawat. Setiap hari dia akan melawat cikgu tu sampai dia melepak dekat kantin, lepas tu dia dah start melepak dekat bilik guru, and then dia dah start kenal kawan-kawan sekitar cikgu-cikgu lain yang tak ada insurans juga. Lepas tu cikgu-cikgu lain tu pula start beli dengan dia lepas sebulan, lepas 2 bulan. Okay, lepas sebulan, lepas 2 bulan. Okay, soalan yang bagus daripada Cik Mimi. Untuk servis berkesan. Tapi untuk produk, okay, ni saya nak cerita. Ni nak saya cerita pasal nesting dengan ruang market untuk produk. Jadi lepas sebulan, apa yang jadi adalah satu sekolah tu last kali beli dengan dia. Okay, yang tu taktik nesting untuk servis. Kalau taktik nesting untuk produk, selalunya, okay, selalunya you akan cerita you punya nesting ni, you akan muncul selalu dekat Facebook group. Okay, saya tunjuk satu contoh macam mana orang buat nesting taktik dekat Facebook group. Okay, you guys biasa join tak Facebook group community? Kan kita ada Facebook group Seremban lah, Facebook group warga Kuantan lah, Facebook group Shah Alam lah, pelbagai semua kan. Okay. Jadi dekat dalam Facebook group ni, mesti ada satu makcik ni nama Makcik Saadah contoh. Makcik Saadah ni, dia selalu posting benda dekat dalam Facebook group. Dia selalu posting benda-benda kat Facebook group. Hari ni dekat area Kuantan ni jam lah, rupanya ada jalan lubang. Esok pula dia komen pula dekat post orang, dia kata hari ni cuaca hujan. Lepas tu esok lusa dia letak posting pula, kesian ada kucing mati dekat jalan depan ni. So semua orang pun dah jadi kenal dekat Makcik Saadah ni yang ada dekat grup Facebook warga Kuantan, dan semua orang akan cakap, ni Makcik Saadah yang warga Kuantan tu kan. Okay, kenapa Makcik Saadah ni selalu membina sarang dekat Facebook group ni? Siapa boleh teka? Kenapa Makcik Saadah ni selalu membina sarang dekat dalam Facebook group ni? Okay, cerita dia, bila kita stalk Facebook profile Makcik Saadah ni, okay, dia sebenarnya membina branding personal sebab dia ni adalah toke kedai makan ataupun toke untuk certain produk yang memang base dekat Kuantan tu sendiri. Jadi orang Kuantan kenal dia daripada sudut dia punya branding dekat certain group. Jadi ada certain orang dia ajak ejen dia untuk bina sarang dan juga target warm market. Ini adalah antara taktik utama yang ejen baru boleh gunakan. Okay, saya stop dekat sini dulu. Ini ada 2 taktik utama untuk ejen-ejen baru. Okay, next kita nak masuk pula cerita tentang sales. Okay. Jadi sekarang saya nak masuk cerita tentang sales pula. Okay, bila kita cerita pasal sales, okay, sales ni ada beberapa perkara lah yang melibatkan sales ni. Sales ni, okay, saya sendiri adalah trainer, international trainer untuk Brian Tracy. Kalau siapa yang pernah dengar, dia adalah antara top sales guru jugalah dekat dunia ni lah. So saya memang suka mengajar topik sales. Sales ni selalunya dia berkisar dengan beberapa benda lah.
benda paling utama bila kita cerita pasal sales ni adalah dia punya motivasi. Okay. Bila ada motivasi daripada side agent, dia akan cari jalan untuk dapatkan income dia. Okay. Dan selepas dia ada motivasi, barulah kita, motivasi tu adalah kita panggil the big why. The big why. Okay. Yang kedua adalah the how. Okay. Bila kita cerita pasal sales ni, normally ramai yang tak tahu macam mana nak closing. Dia tahu macam mana nak present. Dia tahu macam mana nak present. Tapi dia tak tahu macam mana dia nak buat closing. Dia tak ada certain ayat pancung. Dia tak ada certain ayat pancung yang dia boleh gunakan untuk dia buat closing. Dia tak ada. Okay. And then yang ketiga, normally bila kita cerita pasal sales untuk ejen baru ni, banyak ejen baru tak faham dia punya flow. Dia faham bahawa bila customer tanya, engkau campak skrip ni, lepas tu customer tu, orang tu akan bank in. Tak, dia tak macam tu. Sebenarnya walaupun you bina skrip, dia still kena ada alternative script, and then dia kena ada satu fasa kita panggil prospecting, yang mana kita akan, bila customer datang, kita nak kena tapis dia dengan beberapa benda kita panggil qualifier question. Dan daripada sudut situ, baru kita keluarkan apa skrip jualan yang kita nak keluarkan. Okay, jadi ini tiga benda yang selalunya bila you nak buat sales berterusan ni, you kena fahamkan. Satu, you kena faham dari sudut motivasi agent, you sendiri sebagai agent. Nombor dua, you kena faham daripada sudut ayat closing ataupun macam mana nak dapatkan sales lagi tinggi skills, lagi mudah. Dan yang ketiga, daripada sudut you punya sales planning, daripada sudut flow, daripada sudut you punya prospecting, dan daripada sudut overall, macam mana you nak capai motivasi yang you dapat yang pertama. Okay. So untuk sales ni saya tak nak sentuh dalam sangat sebab masa pun dah mencemburui kita. Saya target habis dalam pukul 9.50. Okay. Okay, jadi soalan yang bermain semula dalam fikiran you. You nak target sebagai ejen baru, you nak buat mana dulu? You nak buat target untuk sales dulu, mahirkan skill dekat sales. You nak fahamkan marketing dulu, menggunakan dua topik yang kita sentuh tadi, ataupun you nak fahamkan daripada sudut produk bila kita guna 6 thinking hats tadi. Mana satu yang you nak pilih, up to you. Yang penting last kali you akan fokus dekat satu perkara yang besar dulu ke, ataupun you akan fokus untuk mahirkan tiga-tiga serentak. Dia akan berkisar tentang you punya motivasi, sejauh mana you nak capai you punya income. Ada orang dia akan pilih laluan mana yang mana commission dia paling laju. Sorry phone saya ni bising. Okay. Ada orang dia akan pilih sama ada dua flow je bila kita jadi agent ni. Selalunya masa mula-mula jadi agent, you akan cuba cari commission mana yang paling laju, produk mana yang paling senang jual. Sebab dekat situ you nak start mahirkan jualan. Tetapi bila you nak sustain, selalunya you akan cari nilai commission mana yang tinggi, and then customer mana yang senang untuk you closing. Sebab masa ni you selalunya you dah tak ada masalah untuk buat marketing. Customer datang, you tinggal pilih je customer mana yang you nak layan, and then selalunya you akan pilih commission yang paling tinggi. Makin sikit kerja you buat, makin banyak income yang you dapat. Okay. So itu saja untuk Guerrilla Sales pada malam ini. Dalam sesi kita 1 jam ni, saya dah sentuh. Saya harap you guys dapatlah perkara yang bermanfaat melalui Guerrilla Sales program. Ini adalah program baru. Okay. Mungkin kita akan repeat lagi bulan depan dengan silibus yang lagi padat, ataupun kita akan cover balik benda-benda yang kita tak cover tadi. Okay. So kita ada sambungan lepas ni dalam pukul 10.05 kot kita boleh start untuk sesiapa yang nak daftar advance class Guerrilla Sales pada harga RM30. You guys boleh klik balik link yang kita daftar tadi. Okay, you boleh klik balik link yang you daftar, Sales Academy official.onpay.my, boleh daftar kat situ. Okay, tak ramai pun kita akan jalan juga kelas ni, jangan risau. Okay, dan mungkin kelas ni akan habis 10 suku, kita akan habis dalam 11.30 ataupun 11.35 macam tu lah. Dan last kali kita ada buka juga Sales Academy punya affiliate program.
Untuk sesiapa yang daftar sebagai affiliate, okay, you guys ada peluang untuk promosikan kita punya program. Jadi commission, okay, contoh macam Cik Izzat, Cik Jojo sendiri adalah kita punya affiliate. So commission you boleh dapat dalam 20 ke 30% untuk setiap kelas-kelas kita. Kita ada seminar besar incoming, kita ada coursework, kita ada personal coaching dan macam-macam lagi lah perkara. Cara untuk daftar sales affiliate program kita ni, you pergi kat salesacademyofficial.onpay.my, you klik daftar affiliate. And then you boleh daftar kat situ, nanti kita akan contact you semula. Okey, untuk itu saya habiskan sesi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada semua yang hadir. Saya harap you guys dapat apa yang you cuba untuk dapatkan pada malam ini, dan insya-Allah segala ilmu yang kita dapat ni berkat, dan kita akan bertemu pada minggu hadapan. Untuk sesiapa yang berminat untuk join, minggu depan kita ada one thing that we call social media zero cost marketing. Okay. Thank you semua dan terima kasih. Assalamualaikum. Thank you guys pada semua. Jangan lupa subscribe kat YouTube sebab rakaman ni kita akan hantar kat YouTube nanti. Okay, terima kasih semua. Okey, jadi kita boleh tutup. Untuk sesiapa yang nak daftar affiliate boleh pergi ke portal tu, dan sesiapa yang nak daftar untuk kelas sambungan, kelas sales advance ni, kita akan bagi template magic number. Kita akan bagi juga untuk sales planning punya aktiviti tadi, dan kita akan sambung lagi detail kat bahagian sales tu lah. Dekat bahagian marketing saya akan masuk sikit bahagian prospecting. Okey. Sambungan tak lama, mungkin dalam sejam setengah, sejam suku macam tu. Okey. Jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Terima kasih. Thank you guys. Assalamualaikum.